Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kita sambung dengan video kedua. So video kedua ni kita dah masuk 7.2 iaitu aplikasi pengatur caraan linear. So aplikasi tu dia lebih kepada situasi dan kita akan pergi go through bentuk soalan penuh dan macam mana cara untuk menyelesaikannya. Okay, menyelesaikan masalah yang melibatkan pengatur caraan linear secara graf. Okay, so dia ada, boleh baca kat sini. So dia ada flow yang akan kita ikuti ataupun bagaimana cara untuk menjawab soalan berkaitan dengan situasi ataupun aplikasi. Okey, so kita pergi kepada contoh 6. Sebab contoh 5 tu cikgu perasan dia terdapat sedikit kesilapan yang perlu diperjelaskan kemudian. So kita pergi ke contoh 6 dulu untuk kita lebih memahami macam mana cara untuk menjawab soalan berkaitan. Okey, so ni adalah contoh 6. Contoh 6 boleh rujuk buku teks muka surat 200. Muka surat 242. Okey. So, kita baca situasi dia. So, ni adalah bentuk soalan penuh dan nanti kita akan go through macam mana cara untuk menyelesaikan. Okay. Sebuah sekolah ingin membeli dua jenis meja iaitu P dan meja Q untuk diletakkan dalam makmal komputer. Harga bagi sebuah meja P dan meja Q masing-masing ialah 200 dan 100. Luas permukaan meja P ialah 1 meter square manakala meja Q ialah 2 meter square, meter kuasa 2. Sekolah tersebut membeli X buah meja P dan Y buah meja Q. Pembelian meja berdasarkan kekangan berikut. Okey, dia bagi 3 kekangan. Jumlah luas permukaan meja tidak kurang daripada 30. Jumlah wang diperuntukkan 6,000. Bilangan meja selebih-lebih yang ada 2 kali bilangan meja Q. Okey, yang meja P. Okey, so kalau perasan berdasarkan maklumat yang dia bagi kat sini, okay, kekangan dan penceritaan dia dekat atas ni. So, dia nak cakap ada 3 kes. So, kes pertama dia ada refer berkenaan dengan harga. And then dia ada cakap berkenaan dengan luas permukaan. Lepas tu dia mention pasal bilangan. So dekat kekangan dia pun dia sentuh isu-isu yang sama ataupun fokus yang sama. Okey, contoh yang pertama. Okey, kekangan pertama. Jumlah luas permukaan meja adalah tidak kurang daripada 30. Okey, dia refer pada jumlah luas. So kita pergi kepada maklumat yang berkaitan dengan luas. Okey, so kalaulah dia letkan P, mana nak tulis? Okey, P sebagai X manakala Q sebagai Y. Okey, bilangan untuk P adalah X, bilangan untuk Q adalah Y. Jadi kata jumlah luas permukaan tidak kurang daripada 30. So dia kaitkan dengan luas permukaan. Jadi jawapan kita pun ke arah luas permukaan. Okey, kita refer untuk luas permukaan. Okay. So untuk yang pertama, meja P 1 meter 1 meter square manakala meja Q adalah 2 meter square. So apa akan berlaku adalah kita akan ambil 1 meter square untuk X. Okey, ni saya saja tulis supaya awak nampak mana kenapa dia 1, kenapa dia ni. Okey, tapi sebenarnya dalam penulisan matematik 1 ni tak perlu ditulis pun. So X tambah 2 kali Y. Okey, ayat dia adalah jumlah luas tidak kurang daripada 30. Tak boleh kurang. So, kita nak sesuatu yang lebih. Jadi, X tambah 2Y adalah lebih besar daripada 30. Okey, macam nak tahu nak letak lebih besar sahaja atau lebih besar dan sama. So, kita tengok. Dia kata tidak kurang. So, kalau tidak kurang, mesti lebih. Tapi kalau dia sama dengan 30, boleh ke tak? So, jawapan dia boleh. Asalkan tak kurang. So, sama boleh. Cuma jangan kurang. Gitu.
Okey, kes kedua. Jumlah wang yang diperuntukkan ialah 6,000. Peruntukan. Contohlah kalau kata harian awak diperuntukkan sebanyak RM5 sehari. So, awak boleh belanja lebih besar dari RM5 ke? Tak boleh. Okay. So, maksimum awak boleh pergi adalah RM5. So, sama juga kes ni. Dia kata jumlah wang yang diperuntukkan ialah 6,000. So, dia kaitkan dengan wang. Jadi, penyataan kita yang pertama ke, yang kedua ke? Yang ni. Yang pertama ni ke? Yang kedua ni ke? Atau yang ketiga ni yang berkaitan dengan wang? So, untuk pernyataan berkaitan dengan wang adalah pernyataan yang ke satu. Yang pertama. Okay, so kita pergi tengok pernyataan pertama. So, dia ada tunjukkan. Dia ada bagi tahu yang P adalah RM200 dan Q adalah RM100. So, apa akan berlaku adalah 200 untuk P iaitu X tambah 100 untuk Y untuk Q. Peruntukan. Peruntukan tu maksudnya mesti lebih kecil, lebih sedikit. Lebih kecil atau sama dengan 6,000. Apa dah cikgu tulis kat sini kan? Okay, kita tulis kat sini lah. Okay, yang pertama. X tambah 2Y lebih besar atau sama dengan 30. Yang kedua. 200X tambah 100Y lebih kecil atau sama dengan 6,000. Okay, kes ketiga. Okay, kes ketiga. Bilangan meja Q selebih-lebihnya adalah 2 kali bilangan meja P. Selebih-lebihnya. Apa maksud selebih-lebihnya? Selebih-lebihnya tu bahasa Inggeris adalah at most. Paling banyak pun adalah 2 kali bilangan meja P. So, dia refer kepada bilangan meja sahaja. So, disebabkan dia refer bilangan meja je. Jadi, kita tak perlu, kita hanya refer kepada nilai X dan nilai Y. Meja Q. So, Q adalah Y. 2 kali bilangan meja P. So, 2X. So, ayat dia tengah-tengah adalah selebih-lebihnya. Paling banyak pun adalah 2 kali. So, paling banyak. Maksudnya, benda yang lain tu adalah mesti lebih kecil. Okay. So, soalan A dia tuliskan 3 ketaksamaan linear. Okay. Dia menggunakan skala 2 cm pada 10 buah meja, 4 CS, 4 CY, bina dan loretkan rantau. Okay, nanti kita pergi balik kat soalan ni. Okay. So, ni adalah dia punya strategi. Alright. So, ni adalah jawapan untuk kekangan tadi. Jadi, kita check betul tak? So, ni 3 ketaksamaan dia. So, yang pertama kita ada X tambah 2Y lebih besar atau sama dengan 30. Okey, yang kedua 200X tambah 100Y sama dengan lebih kecil atau sama dengan 6,000. Okey. Dalam jawapan ni dia letak perasan ke cikgu tengah refer yang mana ni? Okey. Ni yang kita buat tadi. 200X, RM200 untuk P tambah RM100 untuk Q lebih kecil atau sama dengan RM6,000. Okay, tapi dekat jawapan dia tulis 2X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 60. So, disebabkan inilah ketaksamaan ataupun persamaan ke ketaksamaan ke, dua-dua tu nilai yang boleh dikecilkan. Jadi, apa yang berlaku kat sini? So, dia hanya mengecilkan je nilai ni. Contohnya ni kan.
Potong 1. Potong 1. Oh, ada lagi kosong kat belakang. So, potong. Sini potong. Sini potong. So, sebab tu untuk jawapan ni, apa yang tinggal lah 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 60. So, dia datang di sini. 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 60. Okey, yang ketiga. Oh, sorry. Okey, yang ketiga. Terconteng dah. So, y lebih kecil atau sama dengan 2x. Okey. So, ni yang ketiga tadi kita senaraikan. Okey, ketiga-tiganya adalah betul. Alright. So, kita pergi. Diberi bilangan meja Q adalah 10 buah. Garis lurus. Oh, okey. Ni lebih kepada jawapan dah. Okey, ada yang tanya, cikgu macam mana nak lukis macam jawapan kat sebelah ni? So, okay, apa yang akan berlaku adalah kita dah ada ketaksamaan. So, macam mana nak start lukis garisan? So, kita mulakan dengan ketaksamaan yang pertama. Okay, contoh kat sini Okay, ketaksamaan pertama. Bila nak start buat garisan, kita kena sentiasa mulakan dia dengan tabel. Jadual untuk buat garisan. So, kalau ingat lagi, ini adalah cara yang sama yang kita akan gunakan dekat bab 6. So, sama juga dekat bab 7 ni. Okey, untuk kekangan pertama, x tambah 2y lebih besar atau sama dengan 30. Dia ada x, dia ada y, dia ada 30. So, cikgu pilih untuk gantikan x dengan kosong. Next, nanti gantikan y dengan kosong. Okey, untuk yang pertama, gantikan x dengan kosong. So, apa yang akan berlaku adalah kosong tambah 2y sama dengan 30. Okey, kenapa ini kita letak 30? Sebab kita nak cari dia punya garisan je dulu. Belum lagi kawasan belorek. So, y sama dengan 30 bahagi 2. So, dapat 15. So, kat sini cikgu tulis 15. Okay, next. Yang kedua, kalau cikgu gantikan y tu pula dengan kosong. So, x tambah 2 darab kosong sama dengan 30. So, ni jadi kosong. Jadi, x adalah 30. So, kita boleh terus gantikan kat sini. Okay, so ni cara buat jadual. Cara nak buat garisan. So, kalau kita tengok kekangan pertama, koordinat adalah 0, 15 dengan 30, kosong. So, ni koordinat pertama. Tak ada contoh dah. Koordinat pertama dia dekat atas ni. Ni adalah koordinat kedua dia. Okay. So, koordinat pertama 0, 15. So, 0, 15 kat sini. Cikgu contoh dah kat graf tu. Dan yang koordinat kedua 30, kosong. So, 30 kosong kat sini. Jadi, kita dah ada dua koordinat. Jadi, apa yang berlaku kita gariskan dia. Kalau tengok dekat jawapan yang dia buat ni, so dah ada garisan kat situ. Okay, tu step yang kita perlu gunakan. Okay. Dia adalah lebih besar. So, bila kawasan lebih besar, kita perlu lorekkan dia ke atas. Okay, makin besar tu adalah lorekkan ke atas daripada garisan. Okay, itu baru satu-satu. Next, kita pergi yang kedua. Okay, kedua guna apa pula? Tak apa. Okay, guna yang kedua untuk kekangan kedua. 2y. Oh, tak perlulah. Tengok dari sini je Cikgu buat tabel dia terus. So, untuk 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 60. So, ini adalah x. Ini adalah y. Okay. Kalau kita gantikan x tu dengan kosong. Buat penggantian x kosong kat sini. 2 darab kosong tambah y sama dengan 60. So, kalau x kosong, y adalah 60. Next, kalau buat penggantian. 2x tambah kosong. Y pula yang kosong. Okay, so bila kita pindahkan x sama dengan 60 bahagi 2. Dapat 30.
Okay, koordinat kedua. Garisan kedua. Kita ada koordinat pertama adalah 0, 60. So, 0, 60 kat sini. 30, 0 dekat sini juga. Point yang sama. So, ada lagi satu garisan kita buat dia. Gariskan dari point ni ke point ni. Buat garisan. So, dekat jawapan sebelah ni dah ada. Gariskan dia. Okay, macam nak tahu pula kawasan ni nak lorek ke mana. So, kita tengok dia punya simbol adalah lebih kecil. So, lebih kecil ke bawah. Tak apa. Label je dulu. Okay. Alright. So, yang ketiga. Y lebih kecil atau sama dengan 2X. So, untuk kes ketiga. Ni kelainan sikit. Okay, kita buat table juga lagi. Kita ada X dan Y kat sini. So, letkan X sama dengan 0. So, kalau X sama dengan 0. So, kita pun buat penggantian. Y akan dapat apa? Y akan dapat 0. So, bila gantikan X dengan 0, dah terus dapat Y tu 0. Takkan nak buat Y 0 pula kan? Nanti gantikan Y 0 jadi X 0 juga. So, kita nak tu berlaku. So, ni adalah special case. Bila special case ni berlaku, bila dalam sesuatu ketaksamaan tu, dia tiada operasi. Okay, contoh tengok ni. Yang pertama, X tambah 2Y. So, dia ada operasi kat sini. Sama dengan 30. 2X tambah Y sama dengan 60. So, baru boleh kalau X 0, Y 0. Kalau X 0, Y 0. Tapi untuk kes ni, dia tak ada operasi. Dia terus Y lebih kecil atau sama dengan 2X. So, disebabkan dia tak ada operasi ni, so kita special case-nya, kita buat penggantian X sama dengan 0. So, dia akan jadi Y tu yang samakan dengan 0. So, next, nombor yang kita nak pilih, kita kena pilih apa-apa nombor yang logik. Contoh, let's say cikgu pilih, cikgu nak Y tu 20. Okay, mana nak dapat nombor ni? Nombor ni ambil je, kan awak akan buat ni kan? Kan awak akan buat garisan paksi X dan paksi Y ni kan? Paksi X 10, 20, 30. Paksi Y 10, 20, 30. Okay. So, ambil je apa-apa nilai yang ada dekat sini. So, let's say Y cikgu start dengan 20. So, kita pun kira. Kalaulah Y saya pilih 20. Sama dengan 2X. So, X akan jadi sama dengan 20 bahagi 2 dapat 10. So, X saya 10. Okay, so jadi dari dua koordinat juga. So, apa yang kita buat adalah kita gariskan juga. So, koordinat 0, 0 dengan 10, 20. So, 10 kat sini. 10, 20. Koordinat 10, 20 kat sini. So, kita gariskan. Garis je panjang-panjang sampai atas. Okay. Walaupun point kita antara ni. Tunjuk sikit. Walaupun point kita antara sini sampai sini. Tapi, disebabkan kita nak buat garisan penyelesaian. So, kita buat je dari bawah sampai ke atas ni. So, yang ni dia kata less than, lebih kecil. So, lebih kecil ke bawah. Alright. Cukuplah cikgu tanda sampai sini. So, bila dia ke bawah, so barulah kita double check. Kat mana kawasan yang melibatkan semua arah. So, semua arah, kawasan terlibat adalah kawasan ni. Okay, so kita labelkan dia sebagai R. R besar ni. R ni untuk region. Dia represent region bahasa Inggeris kan. So, R ni lah rantau berlorek tu. Okay, so sebab tu yang berwarna merah ni. Setakat tu jelas Okay, so kita teruskan kepada bahagian penyelesaian soalan seterusnya. So, nampak macam, okay, kita dah settle lukis graf. Kita dah settle buat grafik dia ataupun kawasan berlorek dia. Okay, next. Soalan C1. C1 dia tanya, berdasarkan graf, cari julat bagi bilangan meja P jika bilangan Q yang dibeli ialah 10. So, Q tu adalah X ke Y? Q adalah Y. Okay. So, yang ni cikgu nak antum beri perhatian. Okay, cikgu dekat soalan ni. Tengok sini sikit.
Okey, dia kata kalaulah Q tu 10, berapa Julait untuk bilangan P? Tu maksud soalan. Okey, so kita pula interpret dalam graf kita tak ada P dan Q. Kita ada X dan Y. So, Q ni kita anggap sebagai X. Q adalah Y, P adalah X. So, daripada nilai Y sama dengan 10. So, pergi kat graf. Pergi dekat Y sama dengan 10. Okey. Cikgu patah balik. Cikgu nak antum tengok betul-betul. Okey. Daripada maklumat ni kan. Q tu adalah pada paksi Y. Iaitu 10. So, kita pergi kat graf. Ya Allah. Okey, cari nilai Y yang sama dengan 10. So, Y sama dengan 10 ada dekat sini. So, kita gariskan. Okey, dia kata dia nak Julait. Apa maksud Julait? Okey. Bila masuk je kawasan Blorek tu dah jadi kita punya ruang jawapan. Cuma dia nak Julait. So, Julait tu melibatkan nilai minimum dan nilai maksimum. So, kalau antum perasan, cuba telitikan betul-betul. Waktu Y sama dengan 10, paksi X yang mengena dalam kawasan Blorek, yang pertama dia jumpa adalah kawasan ni. Betul tak? Okay, so nilai pertama yang dia jumpa, yang ni, adalah nilai minimum dia. Okay, pada penghujung kawasan Blorek pula kat sini. So, tarikkan. So, nilai last yang dia jumpa adalah nilai maksimum dia. Sebab tu dia tertulis kat sini. X sama dengan 10, X sama dengan 25. Dia datang dari sini. Sini mana? Dia datang dari sini. Yang pertama dia jumpa, ni buat je 10, Y sama dengan 10 tu sepanjang ni. Okay, yang pertama dia jumpa kawasan Blorek adalah kat sini. So, ni akan jadi nilai minimum. Yang kedua dia jumpa kawasan Blorek adalah kat sini. So, ni akan jadi nilai maksimum. So, tu yang berlaku. X sama dengan 10 dan X sama dengan 25. Jadi, bila kita nak tulis jawapan, dia nak Julait. So, Julait tu adalah X tu antara 10 hingga 25. Ni jawapan akhir. Ni cara tulis jawapan. Okay, minimum kat depan, maksimum kat belakang. Okay, cikgu teruskan lagi soalan C2. Bilangan maksimum murid yang boleh menggunakan meja pada masa tertentu. Jika meja P boleh 4 orang murid. Dia nak bilangan murid pula. Okay, meja P boleh 4 orang murid. Manakala untuk Q boleh menampung 8 orang murid. So, meja Q lagi besar kan. Tadi 2 meter kan. Okay. So, dekat soalan ni dia dah start melibatkan suatu fungsi objektif. Fungsi objektif tu apa? Dia seolah-olah macam ni. Dia ada requirement yang dia nak kena patuhi. Tapi dia tak ada final answer. So, berapa nilai yang akan dapat? Okay, kalau macam soalan tadi. Macam ni kan. Contoh cikgu pergi dekat contoh kekangan nombor 1 ni. 1 meter tambah dengan 2. Ni bukan tangan meter ke tadi? Betul lah. Okey. 1 meter untuk P tambah dengan 2 meter untuk Q bersamaan dengan 30 meter untuk total. Dia ada nilai total dia. Dia dah tahu dah jawapan. Okey, 1 ni, 2 ni. Total yang kita boleh guna, total luas tu adalah 30. Dia dah ada dah nilai tu. Tapi untuk kes yang C2 ni, dia tahu situasi je. Dia tak tahu. So berapa pelajar yang boleh letak? Dia macam tu. Jadi sebab tu dia letkan sebagai K. Dia pun tak tahu. Maksudnya K ni adalah, itulah melibatkan fungsi objektif ni. Jadi macam ni nak buatkan kita tahu, kalau refer balik video sebelumnya, K adalah suatu gandaan sepunya. Maka cikgu kena tulis penuh kan. K, kita ambil nilai gandaan sepunya. Ni adalah nilai K yang paling selamat. Boleh ke nak letak K sama 10? Boleh je sebenarnya. Silakan. Tapi nanti bila kita nak cari nilai, dia akan dapat nilai perpuluhan. So, benda tu tak valid lah. Bukan tak valid. Susah lah nak cari diagraf. Jadi, kita nak nilai K yang ada, nilai K yang
merupakan nombor bulat lah. So, sebab tu kita ambil nilai K adalah gandaan sepunya. Jadi, kalau kat contoh ni, dia letkan K sebagai 4 darab 8. So, ini adalah hasil darab kan. Confirm gandaan sepunya. Dia letkan dulu. Dia gantikan dengan 32. Okay, ni cara, antara cara yang kita boleh guna lah. Okay, 32 ni pun adalah gandaan sepunya. Daripada graf, dia dapati bahawa garis lurus melalui titik optimum 15.30 dan rata valori. Okey. Macam mana nak buat ni? Yang ni, dia sama macam contoh tadi. Okey, kalau ingat, mana? Contoh kat sini je boleh. Okey. K adalah 32. So, kita ni penggantian yang kita boleh buat penggantian permulaan. Ni bukan nilai K lagi tau. Tapi ni penggantian permulaan. Kita letkan dulu. Supaya kita boleh buat garisan. So kat sini sama macam yang kita buat table tadi. Buat penggantian X kosong, Y kosong. Tak muat pula. X kosong, Y kosong. So kalau X sama dengan kosong, kita kira lah 32 bahagi 8 dapat 4. Kalau 32 bahagi 4 pula dapat 8. So dia terbalikkan kat situ lah. So koordinat kita ada adalah 0, 4. Iaitu yang ni. Kau nak guna marker lain sikit. Nunggulah cikgu nak. Okey. Kalau antum perasan dia ada kat sini. Koordinat 0, 4 dengan 8. Kosong. Yang ni yang kecil ni. Okey. Ni adalah garisan penyelesaian dia untuk kes optimum ni. So, bila berlakunya macam ni, kalau refer video tadi, so kita akan pergi dekat 3 tempat titik perpuluhan. Okey. So, ni ada titik perpuluhan dia, ni ada titik perpuluhan, ni ada titik perpuluhan pula. Titik persilangan. Okay, apa yang akan berlaku adalah, ni adalah antum punya pembaris. So, let's say pembaris tu buat macam ni Jadi, kita tolak dia secara selari. So, kita akan dapat garisan tu kat sini. Okay, tolak dari sini pula secara selari. Kita akan dapat garisan bawah ni macam ni. Bentuk dia, cara nak gariskan dia. Lepas tu, ni tolakkan ke titik yang last, yang terakhir. So, kita akan dapat garisan yang kat sini. So, ada 3 garisan terputus ni kan. Jadi, dia kata dia nak apa? Dia nak maksimum. So, kalau maksimum, kat mana titik perpuluhan yang berkaitan? Adakah yang pertama ni? Ataupun yang kedua ni? Ataupun yang ketiga? So, maksimum bermaksud yang paling tinggi. Jadi, kita nak titik perpuluhan yang ketiga. So, kita baca koordinat ni. Ni berada pada koordinat. Okay, 15. Y dia adalah 30. So, sebab itulah dekat sini, dia gantikan dengan 15, 30. So, K tadi, ni penggantian awal. Ni let's say je. Jadi, kita dah dapat nilai tepat untuk X dan Y dia. So, kita buat penggantian. X sama dengan 15. So, 4. Ni bersamaan asal tadi. 4X. So, X tu adalah 15. So, 4 darab 15 tambah 8 darab 30 sama dengan 300. So, bilangan maksimum murid yang kita boleh letakkan adalah seramai 300 orang pelajar. Okay, dah siap. So, tu adalah contoh soalan penuh bagi bab ni lah. Okay, so kalau rasa tak faham boleh ulang balik video ni. Okay, terima kasih. Minta maaf. Assalamualaikum. Boleh juga jumpa cikgu ataupun nak tanya apa-apa.